Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada kali ini dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 6. Baik anak-anak tahun 6 SKBBP yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada kali ini, InsyaAllah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Terusnya sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Baik, seterusnya insya-Allah kita sama-sama berselawat ke atas Nabi, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikut Ustaz sama-sama ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. InsyaAllah moga-moga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada doa yang kita bacakan, daripada Al-Fatihah, doa dan juga selawat yang kita bacakan sebentar tadi, insya-Allah. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan teruskan pendidikan Islam tahun 6. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Hari ini 18 Jun 2021 bersamaan dengan hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Baik, hari ini kita tengok sama-sama, kita nak belajar untuk Al-Quran dan juga Tasmi'. Ustaz pesan kepada anak-anak yang berada di rumah masing-masing supaya kamu dapat membaca surah Al-Hasr ayat 10 hingga 24. Kalau kamu rujuk kepada Al-Quran, muka surat 547 hingga 548. Dan kamu boleh juga baca bersama selepas tu surah Al-Mumtahanah ayat 1 sehingga ayat 13. Muka surat 549 hingga 551. InsyaAllah kamu boleh baca bersama dengan ibu bapa masing-masing. Dan bagi yang membaca Iqra', kamu juga boleh baca Iqra' dan insya-Allah ditasmi' oleh ibu dan ayah kamu di rumah masing-masing, insya-Allah. Baik, itu yang pertama. Baik, yang kedua, kita akan belajar pada hari ini bidang ulum. Untuk bidang ulum pada hari ini, kita akan membicarakan dalam bidang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah tajuk besar dia ialah perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. InsyaAllah kita akan belajar sama-sama. Dan di situ ada latihan ya. Ustaz baca siap-siap lah. Dah ada kat depan ni, Ustaz baca siap-siap. Dan kamu boleh, selepas kamu ikuti pelajaran ni, kamu boleh buat latihan di modul PDPR. Modul PDPR yang kita photostat yang kamu dapat tu. Di muka surat yang pertama, tak silap Ustaz. Baik, untuk yang ketiga, dalam bidang jawi, ada dua latihan yang insya-Allah sama-sama kita buat. Modul PDPR, muka surat 2. Maksudnya dalam modul PDPR, kamu kena buat latihan yang pertama, muka surat yang pertama, iaitu bidang sirah, dan juga jawi. Modul PDPR, muka surat yang kedua, iaitu jawi. Okey. Dan untuk buku modul jawi yang kamu ambil sekali itu kat sekolah,
modul Jawi Imtiaz, kamu boleh rujuk muka surat 20, 21 dan juga 22. Jadi selepas kamu mengikuti PDPR, selepas kamu mengikuti PDPR ini, kamu bolehlah buat latihan yang berwarna merah yang sedang ada di hadapan kamu ni. Okey, yang kamu baca ni. Baik. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Okey, untuk hari ini kita nak tengok tajuk dalam bidang sirah, perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Kalau kamu tengok dalam buku teks muka surat 149. Dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 6 muka surat 149, pelajaran yang ke-16, perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah. Baik, dalam tu apa yang kita nak belajar? Okay, kita tengok muka surat yang berikutnya, muka surat 150. Baik. Strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kalau kita tengok dalam tu dia ada tulis strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesannya. InsyaAllah kesan itu kita tajuk kemudian. Kita ambil dulu strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ini maksudnya apa? Selepas pembukaan kota Mekah. Apa yang Nabi buat? Baik, yang pertama sekali Nabi mengukuhkan. Yang pertama sekali Nabi mengukuhkan negara Islam. Nabi buat apa? Nabi mengukuhkan negara Islam itu sendiri. Dengan cara yang pertama, Nabi buat apa? Nabi membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Nabi bentuk masyarakat dengan masyarakat mengikut acuan Islam. Bagaimana Nabi buat? Yang pertama sekali, Nabi menghapuskan amalan-amalan jahiliah. Apa amalan jahiliah? Amalan jahiliah banyak. Yang pertama sekali, zaman jahiliah, mereka ini, masyarakat Arab jahiliah, mereka suka membunuh anak perempuan. Mereka minum arak. Mereka berzina. Semua itu Nabi hapuskan. Nabi hapuskan amalan-amalan jahiliah. Menilik nasib dan sebagainya. Itu semua amalan-amalan jahiliah Nabi hapuskan. Nabi bentuk masyarakat ikut Islam. Ikut acuan Islam. Baik, yang kedua, Nabi melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Nabi mengajak orang Islam ini dengan ilmu agama. Nabi mantapkan mereka dengan ilmu agama. Okey, dalam nak membentuk acuan Islam ni, masyarakat ikut acuan Islam. Yang kedua, Nabi buat apa? Nabi mengukuhkan ataupun Nabi melengkapkan orang Islam ini dengan ilmu agama yang mantap. Baik, yang ketiga, Nabi buat apa lagi? Nabi menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah. Taat kepada Nabi serta mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Itu cara Nabi membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Baik, dalam mengukuhkan negara Islam yang kedua, Nabi buat apa? Nabi memperkasakan ekonomi umat Islam. Strategi Nabi berdakwah ni, Nabi mengukuhkan negara Islam, dan cara nak mengukuhkan negara Islam, yang kedua, Nabi memperkasakan ekonomi. Dalam nak berdakwah ni, kita kena kukuh ekonomi. Macam mana nak kukuhkan ekonomi? Cara dia ialah Nabi menguatkuasakan ataupun mengutuskan. Yang pertama sekali, Nabi mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam. Zakat, Nabi hantar orang untuk pi kutip zakat. Kena ada duit. Nak kukuhkan negara Islam ni kena ada duit. Macam mana cara dia? Melalui zakat. Orang Islam bayar zakat. Jizyah bagi orang yang bukan Islam. Bagi orang yang bukan Islam, duduk dalam negara Islam, mereka membayar jizyah. Bayar jizyah. Baik. Itu kaedah yang pertama,
bagaimana strategi Nabi SAW dalam nak mengukuhkan negara Islam. Ataupun dalam Nabi berdakwah, Nabi mengukuhkan, cara yang pertama, Nabi mengukuhkan negara Islam. Yang kedua, strategi yang kedua, Nabi buat apa? Nabi menekankan tanggungjawab berdakwah. Nabi tekankan tanggungjawab berdakwah. Nabi kerja-kerja dakwah ni kena buat. Sebagai orang Islam, kerja dakwah ni kena buat. Apa tu kerja dakwah? Peranan menyampaikan kebenaran Islam ini dipikul oleh setiap orang Islam. Nabi tekankan tanggungjawab berdakwah. Menyebarkan agama Islam ni adalah tanggungjawab setiap orang. Bukan kata tanggungjawab pemerintah lah untuk nak sebarkan Islam. Tanggungjawab Nabi lah SAW untuk nak menyebarkan Islam. Sahabat-sahabat Nabi tak payah. Ada. Nabi terapkan ataupun Nabi tekankan tanggungjawab berdakwah ni. Semua orang wajib berdakwah. Semua orang wajib berdakwah. Menyampaikan kebenaran Islam. Cerita tentang kebenaran Islam. Itu strategi Nabi yang kedua. Baik, strategi Nabi yang ketiga dalam berdakwah, Nabi buat apa? Nabi menjalinkan hubungan luar. Nabi jalinkan hubungan dengan negara luar. Yang pertama sekali, Nabi menghantar utusan dan juga gubernur. Nabi hantar utusan kepada kabilah-kabilah Arab yang duduk di kampung-kampung. Nabi hantar utusan. Kemudian, untuk negeri-negeri yang jauh, Nabi hantar gubernur. Wakil daripada Rasulullah SAW. Wakil kerajaan. Nabi hantar gubernur. Jadi mereka inilah yang menjalankan kerja-kerja dakwah. Baik. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Ini adalah ekoran yang tadi lah. Yang ketiga tadi lah. Nabi menghantar utusan dan juga gubernur. Kalau kamu tengok dalam buku teks ada pada muka surat 151. Yang bawah tu kesan daripada dakwah tu kita biar sat dulu. Nah. Okey. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, cabaran dakwah Rasulullah SAW. Tadi kita dah tengok dah strategi Nabi. Bagaimana Nabi berdakwah selepas daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Sekarang kita nak tengok pula. Bila Nabi berdakwah, ada tak cabaran dia? Memang ada cabaran dia. Cabaran Nabi ketika mana Nabi SAW berdakwah. Bila dakwah selepas pembukaan kota Mekah ini, dakwah memang sangat berlaku sangat pesat, sangat cepat. Maka adalah cabaran-cabaran yang datang ketika mana Nabi berdakwah. Baik. Yang pertama sekali, Nabi mendapat ataupun menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh-musuh Islam. Itu biasalah bila orang bukan Islam, mereka lihat Nabi SAW berdakwah, kemudian dakwah Nabi tersebar dengan luas, maka wujudlah golongan yang tak puas hati, rasa tak puas hati terhadap Rasulullah. Mereka iri hati tengok perkembangan Islam. Golongan musuh-musuh Islam ni sudah pasti mereka ni tak suka. Maka sebagai tanda protes tu berlakulah di antaranya berlakulah peperangan. Ada dua peperangan yang berlaku. Yang pertama sekali peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni berlaku di Hunain. Satu tempat, satu kawasan yang bernama Hunain pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Saqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan merasa terancam. Mereka rasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka.
peperangan ni berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramailah daripada mereka yang memeluk Islam. Termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Ketua dia sendiri. Ketua peperangan Hunain ni, di pihak musuh, dia sendiri pun akhirnya dia memeluk Islam. Cabaran tu. Tu cabaran. Akhirnya, daripada cabaran Rasulullah tu, daripada berlakunya peperangan tadi ni, akhirnya kesan dia, ketua yang musyrikin daripada peperangan Hunain tu, ketua yang perang tu, dia pun masuk Islam. Apa nama? Malik bin Auf. Baik. Yang kedua, peperangan yang berlaku, peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk berlaku di mana? Di Tabuk lah. Biasa peperangan ni dikaitkan dengan tempat. Peperangan Hunain berlaku di Hunain. Peperangan Tabuk berlaku di Tabuk. Kalau peperangan awal Islam dulu, peperangan Badar. Perang Badar berlaku di mana? Di satu tempat yang bernama Badar. Baik, berlaku di satu tempat yang bernama Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom merasa terancam. Ini peperangan dengan Rom. Merasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin pada masa itu seramai 30,000 orang. Manakala musuh seramai 40,000 orang. Peperangan Tabuk ini berakhir dengan kemenangan bagi pihak Islam. Bagaimana cara berlaku kemenangan dia? Kemenangannya berpihak kepada muslimin tanpa berlaku pertempuran. Setelah Allah buat apa? Allah mencampurkan rasa gerun dan juga takut di hati-hati musuh. Mereka rasa takut, mereka rasa gerun, akhirnya musuh-musuh Allah lari balik macam tu je. Tak jadi dalam peperangan Tabuk. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Antara lain pula, cabaran Rasulullah SAW dalam berdakwah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Antaranya, Nabi juga menghadapi golongan munafik. Ingat munafik, ada filem-filem munafik. Munafik kan. Baik, golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam. Mereka ni nampak macam orang Islam. Mereka ni berpura-pura Islam. Dan tinggal bersama dengan kaum muslimin. Mereka ni duduk dengan orang Islam. Mereka ni berpura-pura Islam. Duduk dengan orang Islam. Orang semayang, mereka semayang. Orang puasa, mereka puasa. Duduk sekali. Tapi mereka ini adalah golongan munafik. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Kerja mereka ni nak cari kelemahan ataupun nak melemahkan kekuatan Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negara. Bila nak ajak pergi perang ke, ajak buat baik apa semua, mereka ni kerja menolak je. Tak mau pergi lah, itulah, ini. Banyak alasan mereka bagi. Baik, yang kedua, mereka ni apa? Mereka ni jenis yang macam mana? Mereka ini menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Golongan munafik ni, mereka berpakat dengan Raja Rom. Kan Rom tadi perang dengan golongan Islam. Mereka ni, golongan munafik ni, berpakat dengan Rom. Mereka pergi buat baik dengan Rom. Tu kata munafik tu mereka ni. Baik, antara lain mereka ni membina masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Itulah tugas mereka. Mereka buat satu masjid, kemudian Masjid Dirar. Kemudian tugas mereka nak buat apa? Nak pecah belahkan
umat Islam pada masa itu. Baik anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz rasa itu saja penerangan Ustaz pada kali ini. Ustaz harap kamu dapat manfaat daripada penerangan ringkas yang Ustaz sampaikan pada kali ini. Moga-moga ada manfaatnya. Akhir kali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.